A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah hawal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta rahmat dan kasih sayangnya, bersama-sama dengan hidayah Allah dapat lagi kita menyambung perbincangan dan topik kita pada hari ini, pada pagi ini khususnya hari Jumaat ini, insya-Allah kita akan sambung dengan sains Ashabul Kahfi, insya-Allah. Jadi minta maaf kerana lewat sedikit kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Jadi macam itulah, kita dalam setiap hari takwim kita tu kadang-kadang ada takwim yang padat menyebabkan kita terpaksa enjak sikit mana yang patut, dan di sini ada ruang untuk kita sama-sama cari jalan macam mana untuk kita sentiasa istiqamah dengan takwim yang kita dah tetapkan. Saya usahakan untuk penuhi takwim saya, dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua jugalah yang mana yang sentiasa setia untuk bersama-sama kami setiap pagi. Dan insya-Allah hari demi hari perbincangan kita sebenarnya dia semakin hari semakin menarik, sebab dia tak akan sepi daripada kita akan berjumpa dengan pelbagai perkara yang baru, perkara yang akan memberikan kita maklumat dan akan memberikan kita satu ilmu bagaimana untuk kita mencerna ayat-ayat Allah itu dalam maksud yang lebih tepat, lebih praktikal, lebih mudah dan lebih nampak cara dan kaedahnya sesuai dengan zaman kita, terutamanya di akhir-akhir zaman yang penuh dengan dugaan dan ujian dalam kita nak memahami Al-Quran. Dan insya-Allah memang itu yang kita sedang usahakan, memang itu yang sedang kita cari, jalan bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kitab dan sunnahnya. Kitab ada satu benda yang penting untuk kita pegang, dia adalah satu ketetapan, dia adalah satu kitab yang Allah sebut dalam Quran, kitab yang tidak dibengkokkan oleh manusia. Itu ayat pertama dalam surah Al-Kahfi itu sendiri. Dan hari ini kita dapat melihat bagaimana kebengkokan manusia itu semakin hari semakin jelas, semakin hari semakin jauh bengkoknya itu menjauhi daripada apa yang Allah sudah perintahkan dalam kitab dan sunnah. Dan itulah laluan ibadah kita sebagai umat di akhir zaman. Tak dapat tidak, kita tak boleh nak lari, kita tak boleh keluar daripada bumi ni, kita tak boleh berpindah tempat, kita tak boleh nak mematikan diri kita terus kita menyerah kalah. Itu lagi Allah benci. Tetapi kena terima hakikat bahawa kita ini adalah insan dan umat yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang membawa kembali agama dan juga risalah yang telah hilang ini. Jadi ini yang bukan pilihan tetapi bukan pilihan kita, tetapi Allah yang memilih kita untuk menjadi umat di akhir zaman ni. So first, beruntunglah kita menjadi pilihannya. Tetapi dalam ramai-ramai yang terpilih untuk menjadi umat di akhir zaman ini, hanya beberapa orang sahaja, illa qalila Allah sebut tu kan, hanya sedikit saja yang betul-betul memilih untuk kembali mengikut jalan Allah. Di situ pilihan kita, bukan lagi pilihan Allah. Allah dah memang pilih kita dah. Secara selektifnya Allah meletakkan kita sebagai umat akhir zaman kan. Kita sendiri pun lahirnya dah duduk di akhir zaman, tetapi Allah bagi jalan, Allah bagi kaedah, Allah bagi petunjuk, Allah bagi seruan untuk kita sendiri memilih jalan kita. Sama ada kita nak kekal di jalan yang lurus ataupun kita nak kekal di jalan yang bengkok. Itu semua kembali balik kepada pilihan kita. Setelah apa yang Allah dah berikan melalui kitab dan sunnah baginda, apa saja yang Nabi dah tinggalkan untuk kita, semua itu adalah maklumat-maklumat yang ada pada kita. Tak kiralah dalam lambakan ilmu-ilmu yang ada itu, baik daripada hadis yang sahih, baik daripada hadis yang maudhu', baik daripada hadis yang marfu' ke, baik daripada hadis-hadis yang gharib sekalipun, semua itu adalah lambakan-lambakan ilmu dari sudut hadis baginda. Tetapi dari sudut kitabnya, benda itu adalah kitab yang sama. Walaupun dia melalui beberapa proses fasa, ada yang mengatakan dah hampir 8 kali, Al-Quran yang kita terima ini pun sebenarnya di akhir zaman ini adalah Al-Quran yang sudah pun ditambah baik. Tetapi perinciannya,
perinciannya. Maksudnya daripada Al-Quran yang asal turun, tidak ada baris, tidak ada titik, itu asalnya Al-Quran yang diturunkan. Kemudian daripada situ ditambah baik, dimasukkan titik, diletakkan baris, ditambahkan dengan tajwidnya, ditambahkan dengan bacaan dengungnya, apa semua bagai itu, sampailah kepada kita. Jadi bila sampai kepada kita, kita menerima apa yang seadanya. Dalam keadaan itu, kita diminta untuk mencari keaslian, originality Al-Quran itu dalam maksud dan makna yang sebenar. Kerana hujungnya pentafsiran itu semakin ditokok tambah. Penjelasan-penjelasannya semakin bertambah-tambah. Daripada satu makna, dia boleh menjadi satu huraian yang panjang hanya untuk menjelaskan satu ayat. Kenapa? Kerana umat hari ini sudah tidak erti, tidak pandai, tidak tahu untuk membacakan ayat-ayat yang mempunyai muhkamat dan mutasyabihat. Yang ada yang tersurat dan tersirat. Yang ada strategi di sebalik tuntutan ayat-ayat tersebut. Okey, terima kasih kepada semua yang telah pun memberi respon. Saya jangkakan ramai daripada kalangan-kalangan sahabat-sahabat yang memang sedia maklum, sahabat-sahabat kita tak lain dan tak bukan, kebanyakannya adalah orang-orang yang memang istiqomah setiap pagi. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, kita nak manfaatkan satu seruan. Semalam hari lahir Maulidur Rasul, kebetulan semalam juga adalah hari yang sama dengan hari kelahiran ataupun hari rasminya Rumah Pengasih Warga Prihatin didaftarkan. Maksudnya seiring dengan tarikh itu, kemudian dah masuklah fasa tahun ke-16 kami. Jadi tahun ke-16 ni banyak yang kita nampak, kita lihat progres perjalanan Rumah Pengasih Warga Prihatin sendiri sepanjang penggalian dan pengkajian Al-Quran yang kita telah pun usahakan. Dia bukan satu tindakan yang selalunya ada favoritism lah. Dia bukan satu tindakan yang popular. Kerana apa? Tindakan-tindakan untuk mengembalikan balik apa yang hilang ini selalunya akan dilihat sebagai satu usaha yang pelik, usaha yang gharib orang kata kan. Tetapi itulah 16 tahun istiqomah perjalanan RPWP itu membuahkan hasil, dan orang suka melihat hasil, kadang-kadang orang tak suka melihat usahanya. Yang ni sikap manusia. Manusia sukakan kepada hasil, tapi bila dia nampak usaha, dia akan jadi jalan yang sangat berat untuk mereka ikuti. Sebab itulah jalan-jalan Nabi ni, Nabi sendiri nampakkan perjalanan sirah Nabi tu. Kalau siapa yang dah membaca kitab Sirah Nabawiyah, seruan saya, kita kena kenal Nabi kita ni. Sebab kalau kita tak kenal Nabi, ni cerita Nabi lah kan, kalau kita tak kenal Nabi dan semua Nabi-Nabi yang ada dalam Al-Quran, dia akan menyebabkan kita akan sentiasa jumpa beberapa perkara yang kita tak boleh nak digest daripada Al-Quran tersebut. Dan alangkah baiknya kalau kisah-kisah Nabi itu, sebelum kita baca daripada buku-buku kitab-kitab kan, Qisasul Anbiya, ni ada kisah-kisah Nabi-Nabi ni. Kisah Nabi-Nabi ni sebenarnya ada satu kitab dia. Semua himpunan 25 Rasul itu, 25 Nabi itu dah ada dekat dalam satu kitab. Sebelum kita baca kitab yang itu, lebih baik kalau kata kita pergi dahulu kepada Al-Quran, kita baca dulu seluruh isi kandungan Al-Quran itu, dan kalau kita rajin sikit, ni kena rajin lah, sebab Quran yang kita dapat itu dalam bentuk mushaf. Quran yang kita terima itu dalam bentuk mushaf yang dah sempurna. Tapi kita punya peranan sendiri. Macam mana kita nak membaca Al-Quran itu dari sudut tartil. Ini ada dua perkara yang kita kena faham. Pertama, membaca Al-Quran dengan kaedah mushaf. Kemudian satu lagi, membaca Al-Quran dengan kaedah tartil. Ada dua kaedah sebenarnya. Dua kaedah inilah yang akan menyebabkan kita akan jadi orang yang kuat kefahaman kita dan lebih jelas pengetahuan kita. Sebab ada kaedah yang kita kena baca semacam mana kaedah Nabi-Nabi terdahulu. Macam mana Nabi dapat secara berperingkat, bertahap-tahap. Nabi dapat secara teratur. Tartil itu mengikut aturan. Nabi dapat, Nabi laksanakan. Nabi buat, Nabi dapat hasil, dan Nabi buat ayat seterusnya. Dia ada proses-proses yang kita kena tahu. Itu adalah something yang dah hilang daripada kefahaman umat Islam hari ini. Hari ini umat Islam dapat Quran, sedebuk je Quran itu, keluar-keluar perut mak dia, Al-Quran dah ada depan mata. Dah cukup lengkap satu kitab yang dah tebal tu. Cuma kita ni, kita tak jumpa jalan macam mana kita nak membaca Al-Quran itu dengan kefahaman yang jelas. Okey, nanti hujung-hujung nanti saya akan cuba bagi kesimpulan tu. Dia tak ada dalam saya punya slide untuk pagi ni. Tapi nanti saya akan minta tolong sahabat yang ada dekat rumah ni, cuba paste ayat tersebut, tepek sebagai kesimpulan
apa yang kita nak bawa kepada hari ini, perbincangan. Yang bengkok dengan yang lurus. Yang bengkok, yang lurus ni kita kena kenal. Sebab apa? Yang bengkok itu adalah sesuatu yang dah pun manusia lakukan, manusia adjust, manusia sendiri dengan tangan-tangan mereka ini, mereka dah jadikan sesuatu yang lurus itu menjadi bengkok. Macam barang lah, kita beli barang, datang pada kilang, rumah kita dah lurus. Benda tu tak tiba-tiba jadi bengkok. Mesti ada orang ambil ketuk ke, orang lempar bagi jatuh ke, anak-anak main ke, budak main ke, kita kalau boleh, kita yang buat sendiri sampai benda tu jadi rosak. Sama macam kereta, sampai dekat kita baru, tak ada kemek apa semua. Yang buat kemek tu siapa? Sama ada kelalaian kita atau kelalaian orang lain. Kan? Kita langgar orang langgar kita. Kan? Jadi semua benda tu adalah asal semua perkara datangnya dalam keadaan dah fitrahnya elok. Fitrahnya cantik. Tak ada yang kita dapat, kita beli barang, kita nak beli barang yang buruk. Melainkan kita beli second hand apa semua itulah. Itu pun dah namanya pun dah second hand. Ini namanya benda yang baru. Yang pure datang kepada kita, pastinya benda itu sudah bersih. Tetapi manusia ini yang akan mengotorkannya dengan tangan-tangan kita. Kalau bukan silap kita, dia adalah kerana orang lain. Okey, supaya kita nak kena nampakkan. Okey, so hari ini kita nak sambung dengan satu ayat untuk kita menjelaskan tentang pewaris Nabi yang membawa risalah agama yang hilang. So siapa itu? Itu adalah mereka golongan-golongan yang diberikan kitab. Okey, first kita tengok surah 17 ayat 77. Okey, 17:77. Kenapa saya ajak buka ayat ini? Sebab pertama sekali kita nak memperkenalkan balik tentang sunnah. Apakah sunnah yang telah hilang? Sunnah yang telah pun kita tinggalkan. Dan hari ini kita nak, kalau boleh, kita kembalikan. Okey, ini satu benda yang sangat-sangat menarik kalau kita fahamlah. Okey, dah dapat? Surah 17 ayat 77. Allah kata apa? Sunnata. First sekali Allah mulakan dengan perkataan sunnah. Ayat ini kita pernah buka dahulu, tapi siapa-siapa yang mungkin dah lambat sikit mengikuti program kita pada hari ini, okay, so kita akan ulang balik sedikit, tetapi dalam ruang bicara maqasid khusus untuk tajuk Ashabul Kahfi. So Allah kata apa? Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnah diterjemahkan sebagai ketetapan. Ketetapan yang daripadanya sungguh qad, di sini Allah sungguh-sungguh, Allah tak main-main, Allah bagi tahu kita ni dengan serius. Allah nampakkan sungguh-sungguh ini dalam kaedah kedua. Sungguh-sungguh kami utuskan sebelum kamu daripada rasul-rasul kami. So tengok rasul dia adalah pembawa risalah. Rasul ini adalah orang yang nak membawa risalah yang kita kena sampaikan. Risalah adalah benda yang kita kena sampaikan. Rasul kerjanya menyampai. Rasul tugasnya adalah untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan ilmu, membawa risalah untuk disampaikan kepada orang ramai. Itu peranan seorang rasul. Nabi dia dapat berita, lalu dia kena sampaikan berita tersebut dalam bentuk hidayah untuk kepada manusia menerima petunjuk tadi tu. Wala dan tidak tajidu kamu mendapati li sunnatina bagi ketetapan kami tahwila sebarang perubahan. So di sini Allah nak bagi tahu kita sunnah yang ada ini adalah sunnah Allah mengutuskan daripada sebelum kita lagi. Kalau ayat ni waktu zaman Nabi, maksudnya sebelum Nabi Muhammad tu ada tak risalah-risalah yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu dan Rasul-Rasul terdahulu? Dah ada. Dan sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi sendiri dapat ayat ni dan Nabi sendiri menjadi seorang Rasul. Dan sampai di zaman kita, kita tak bolehlah klaim kita ni Rasul. Melainkan kita ni adalah orang yang nak menyambung balik risalah Nabi yang telah pun dibawa kepada kita. Jadi kat mana kita nak tengok benda tu hilang? Sekarang ni point dia adalah kita nak lihat di mana bermulanya kehilangan risalah ini. Di mana hilangnya tempat rujukan untuk kita kembali melihat kebenaran ini yang dah hilang. So jangan kita tengok dekat dunia lagi. Jangan kita tengok dekat, kita cari benda yang hilang ni di negara kita,
di tempat kita, di masjid kita. Cari benda tu di rumah kita dulu. Bila kita cari dalam rumah kita, kita bawa skop itu lebih kecil, barulah kita boleh pergi kepada skop yang lebih besar. Bawa dulu pada skop yang lebih kecil. Kalau kita nak tengok Islam secara holistik, secara global, itu cerita lain. Daripada 7 bilion umat manusia, 7 bilion Islam ni ada 2 bilion. Okey? Ada 2 bilion ni umat manusia yang bernama Muslim, yang mengaku beriman. Tapi daripada 2 bilion ini, berapa ramai yang betul-betul memahami dan mengetahui kebenaran dan hakikat hidup beragama. So jangan kita cari yang dalam 2 bilion ini. Cari dulu dalam rumah kita. Dalam rumah kita tak besar. Ada dah dalam 2-3 orang. Kalau suami isteri 2 orang, anak seorang 3 paling kurang. Kalau belum ada anak 2 orang. Kalau belum kahwin seorang. So tengok dulu dalam rumah tangga kita. Pergi cari Quran yang ada dekat dalam rumah kita tu. Ambil Quran tu, duduk sorang-sorang, tengok Quran itu dan fikirkan. Hubungan kita dengan Quran itu sejauh mana benar-benar kita memahami isi kandungan Quran. So, jangan tengok orang lain lagi. Jangan tengok orang luar lagi. Tengok dulu kita dengan Al-Quran tu. Tengok hubungan kita dengan Quran tu. Tengok dulu kita dengan apa yang Allah dah bagi melalui risalah yang dah 1400 tahun dulu turun kepada kita. Sejauh mana kita benar-benar memahami isi kandungan Quran. So sekali lagi saya ulang, jangan tengok ustaz sana, jangan tengok mufti sana, jangan tengok ustazah kat luar sana, jangan tengok diri kita dulu. Tengok siapa kita di sisi Al-Quran yang ada depan mata kita. Pegang dan rasakan attachment kita dengan Quran itu, sejauh mana betul-betul hubungan kita dengan Quran itu diikat dengan kefahaman, diikat dengan ilmu. Kalau kita hanya ada ilmu tajwid, dan sejauh itulah ilmu yang mengikat kita dengan Quran. Kita pandai baca, kita sedap membaca, kita baca memang dah, memang tak ada orang boleh nafikan engkau baca memang pandai. Tetapi sejauh mana kita memahami isi kandungan dan perkaitan setiap surah dan ayat Al-Quran itu untuk menjadikan kita betul-betul orang yang sudah memahami setiap perintah Allah itu yang ada dalam Quran. Dan kalau kata kita boleh akui, sebenarnya kita banyak lagi tak tahu, yang itu yang kita nak dapatkan kejujuran datang daripada hati kita. Selagi mana kita rasa, aku ni dah banyak tahu, aku ni banyak benda aku dah buat dengan Quran ni, aku ni dah lama dah dengan Quran ni. Selagi kita rasa sombong, kita rasa kita ni serba tahu, kita dah buat yang habis baik, tetapi kita masih lagi tak tahu apa-apa, then kesombongan itulah yang akan membutakan kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kita dah khatam Quran itu sebelum kita khatam ni. Kita dah mati dah. Apa yang mati? Jiwa kita yang mati. Jiwa kita yang nak membuka ruang untuk kita mendalami Quran itu yang dah mati. Yang hidup hanyalah kesombongan diri. Yang hidup adalah toro kita ni. Rasa serba cukup. Rasa belagak. Rasa dah puas dah dengan apa yang kita ada. Padahal bila kita cek balik, terlalu banyak benda yang dalam Al-Quran yang kita sendiri pun tak mampu untuk jelaskan, tak mampu untuk fahami. So, apa kita nak buat ni? Apa kita nak lakukan? Apa yang kita kena laksanakan? Once kita dah nampak benda yang kita hilang, cari dulu dekat dalam rumah kita benda yang hilang tu. Cari dulu benda yang dah hilang daripada kefahaman jiwa anak-anak kita, daripada suami kita, daripada isteri kita. Ini dulu. So manusia kini, kita ni suka membandingkan orang lain dengan diri kita. Dan kita cepat rasa lega. Kita cepat berpuas hati. Sebab kita nampak orang lain dah ada ilmunya dan cukuplah mereka ada, kita tak perlu ada. Dan itu silapnya kita. Sebab kita tak meletakkan diri kita ni sebagai pewaris agama. Kita tidak meletakkan diri kita sebahagian daripada orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan balik pembangunan agama. Kita hanya pas peranan dan fungsi untuk memahami Al-Quran ini hanya kepada orang-orang tertentu. Kan? Kita hanya meletakkan mereka-mereka di luar sana yang ada ilmu agama, mereka yang lulus dalam bidang agama, mereka ini yang bergelar ustazah dan ustaz, mereka ini yang memang dah layak dipanggil orang-orang yang alim dan ulama', lalu kita meletakkan diri kita bukan golongan-golongan yang sepatutnya bercakap tentang Al-Quran. Di situ kesilapan kita. Bila kita tidak menjadikan Quran itu adalah milik kita.
Kita tak jadikan Quran itu adalah sesuatu yang kita kena fahami, kita kena dalami dan kita kena laksanakan benda tu bermula daripada diri kita, keluarga kita. Dari situlah menyebabkan puncanya lama-lama Quran itu akan hilang. Dan hadis Nabi menampakkan Quran hanya tinggal tulisan, petunjuknya semua dah tak ada. Itu adalah sesuatu yang benar, dah berlaku di akhir zaman. Kita sendiri yang menyebabkan Al-Quran itu hilang. Dia ada depan mata, tetapi fungsinya hilang. Peranan dia untuk membentuk keluarga kita hilang. Sekadar menjadi bacaan yang kita tak faham. Jadi hujungnya dah tak berfungsi. Bendanya dah tak ada guna. So kita nak cari benda ini balik, jadikan satu SOP untuk kita membaca Quran, membaca dengan kefahaman, membaca dengan keinginan, kemahuan untuk kita melaksanakan apa saja ruang yang kita mampu buat daripada Al-Quran yang kita baca. Okay? That's why kita baca dalam ayat seterusnya, ni ayat 78 ya. Aqimis solah. Allah kata, dirikanlah solat. So, bila Allah suruh kata berdiri, ini yang saya selalu kita nampakkan dalam ayat, ada dua perbezaan berdiri solat dengan mendirikan perintah solat. Kebanyakan daripada kita adalah orang yang berdiri solat hanya untuk melakukan solat yang ritual, tetapi tak ramai yang berdiri untuk mendirikan perintah solat. Apa yang ada dalam perintah solat? So dalam solat, kita akan baca Al-Quran. Dalam solat kita akan baca Quran kan. So waktu kita baca Quran itu, pasti kita membaca sesuatu yang nak membangkitkan jiwa kita, membangunkan agama. Ni ada dua, saya guna istilah ni, membangkitkan jiwa untuk membangunkan agama. Padahal bangkit dan bangun itu dah lebih kurang sama dah maksud dia. Sama. So apa yang kita nak bangkitkan? Jiwa kita. Untuk kita membangunkan balik agama kita. Bangunkan balik agama yang hari ini sudah dipijak-pijak. Agama yang dipandang hina. Agama yang dipandang remeh. Agama yang dipandang sepi dari sudut pelaksanaan dia. Siapa yang pandang sepi, jangan tengok orang lain lagi. Jangan kita tuduh orang luar lagi. Pandang balik dalam rumah kita. Tengok balik dalam rumah kita. So, jangan keluar lagi daripada rumah kita. Tengok dulu dalam skop yang paling kecil sekali, rumah kita. Skop inilah yang nak memastikan kita dapat sebarkan kebaikan-kebaikan agama di luar rumah kita. Ini benda yang kita kena cari dulu. Ini benda yang kebanyakan kita pandang remeh, pandang mudah. Sebab pada kita, Al-Quran kadang-kala ia adalah sesuatu benda yang bukan secara peribadinya kita layak untuk bercakap. Selalunya kita rasa macam tu. Rendahnya diri kita di sudut itu. Sebab apa? Kerana kita tak ada ilmu. Kerana kita tak berani mencari ilmu yang hak itu, lalu kita tak dapat hak untuk bercakap tentang Quran. Padahal Quran ini semua orang baca. Kenapa kita berani baca walaupun kita tahu kadang-kadang kita baca tak betul? Baca dah berani dah, baca Quran, tetapi kita takut untuk pergi lebih dalam lagi. Takut untuk kita membedah ayat Quran itu dengan mencari kebenaran yang lebih jelas. Bab itu yang kita nak kena baiki. Sebab dalam sains Ashabul Kahfi, benda ni akan tersembunyi. Dan beruntunglah orang-orang yang berjaya menjumpai rahsia agama itu. Dan rahsia ni Allah bukannya sembunyikan dekat gua macam gua cerita gua Ashabul Kahfi tu. Tak. Bila Allah bagi Quran kepada Rasulullah embedded benda ini di dalam kitab. Dia jadi satu puzzle. Tahu, ada 6,236 ayat. Dia menjadi satu benda yang puzzle, dan it will be a mind-blowing things kalau kita memahami each and every word dalam Quran itu. Bila kita mampu untuk decode dia mengikut apa yang Nabi dah sampaikan. Dan mesti benda ni tak boleh Nabi buka secara umum. Nabi tak boleh bagi Quran itu dan Nabi cerita semua rahsianya dekat dalam Quran itu. Kalau musuh Islam baca pun, musuh Islam akan faham. Tapi hari ini, jangan ingat musuh Islam tak mencuba untuk decode ayat-ayat Quran. Mereka lagilah bijak dan berusaha keras. Istiqomah, siap ada satu badan yang memang dia organize untuk apa? Untuk memecahkan code breaking agama yang ada dalam Al-Quran. So, itu usaha mereka. Dan kita lihat, begitulah mereka berjaya membuka satu lagi negara yang hari ini sudah berdiri di atas mulkiyah. Asalnya, Palestin itu milik kita, tapi mereka rampas dan mereka jadikan mulkiyah mereka, dan mereka menguasai 2/3 dunia dengan formula yang ada dalam Al-Quran. Kita, sebaliknya,
semakin jauh, semakin jauh dan semakin dikuasai oleh mereka. Baik dari sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut pendidikan, dari sudut ideologi, dari sudut sosial, dari sudut hiburan, dari sudut segala macam benda mereka cornered kita, mereka dah kepung kita, mereka dah kuasai kita batiniah dan lahiriah, zahir dan batin kita ini, otak kita pun dah diletakkan dalam sudut pandang mereka. So kita dah tewas di situ. So benda yang hilang ini sebenarnya Allah sembunyikan, Allah rahsiakan, ada dalam kitab tadi tu. Cuma kita yang tak jumpa. So aqimis solah, perintahnya adalah untuk kita mendirikan balik perintah solat tadi. Li dulu, Allah kata apa? Dari tergelincir asyamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Allah kata, di situ Allah sebut apa? Dirikanlah solat dari tergelincir matahari ni sampai gelap malam, wa Qur'anan fajr, dan bacaan Al-Quran itu ketika waktu subuh, waktu fajar. So kenapa Allah suruh kita bagi tahu macam ni? Kenapa kita diperintahkan buat macam ni? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu, di waktu fajar itu, kana mashhuda, adalah disaksikan. Ini kalau kita baca ayat ni, kita akan jadi blank sekejap. Kalau kita baca ayat 78 ni. Okey, saya nak minta tolong, siapa yang rajin, cuba buka ambil surah 70, ayat 78 tu, cuba tepek dekat ruang komen. Kita nak tengok macam mana Al-Quran translation yang ada pada handphone kita, dalam terjemahan kita tu, cuba letakkan dekat ruang komen tu, dan kita akan tengok apa beza bacaan yang kita baca secara harfiah, yang kita tengok secara harfiah ini, dengan apa yang diterjemahkan secara bentuk terjemahan biasa. Sebab kita nak kena cari apa beza bacaan orang yang hari ni faham dengan bacaan yang Allah nak kita faham secara harfiah. Okey, tengok okey, thank you Kak Ayu. Kak Ayu dah letakkan satu terjemahan yang ada dekat dalam Al-Quran, yang ini via Quran Indonesia. Laksanakanlah solat. Di sini diterjemahkan sebagai laksanakanlah solat. Dia tidak gunakan perkataan aqimis solah. Dia tak gunakan perkataan diri. Keyword dia adalah dirikan. Kadang-kadang kita akan jumpa dengan satu lagi terjemahan dinampakkan tunaikanlah solat. Jadi perkataan aqim tadi tu digunakan dengan perkataan tunaikanlah solat. Diterjemahkan dengan menggunakan istilah tunaikan. Maksudnya buatlah. Maksudnya Allah suruh buatlah solat tu. Di sini dia kata laksanakanlah solat. Sejak matahari tergelincir, dinampakkan daripada matahari ini tergelincir, gelapnya malam, sampai gelapnya malam dan subuh. Dinampakkan macam tu. Tapi dia hilang satu benda. Apa yang hilang dekat situ? Yang hilang, tengok laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya matahari, sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah solat subuh. Ada satu hilang perkataan, wa Qur'an al-fajr. Siapa perasan? Tengok dekat dalam terjemahan itu. Kemudian dia kata, sungguh solat subuh itu disaksikan. Mana hilang bacaan tu? Okey? Dia kata, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kenapa diterjemahkan sungguh solat subuh itu disaksikan? Okay, di sini the tricky things yang hilang. Kenapa perkataan Quran itu hilang terus digantikan dengan solat? So ramai yang duduk kat rumah tu dia macam krik tengah fikir. Ada muka yang tengah loading. Saya boleh bayang muka Kak Arfa tengah loading macam mana. Nampak muka 2-3 orang tengah duk fikir kan. Ada yang gigit-gigit pen. Ada yang tengah buat muka macam blur-blur. Sebab apa? Sebab Al-Quran yang ada sekarang ni, yang kita buka secara harfiah dekat skrin ni, dia sedang menampakkan sesuatu yang hilang dari sudut terjemahan di sini. Ini yang kita dah pegang hari-hari dengan terjemahan tau. Ini yang kita dah pegang. Tetapi terjemahan tadi pun sudah menghilangkan sesuatu yang hak. So jangan cari benda tu di luar rumah.
Tu saya kata tadi, ambil Quran kita tadi tu, bacalah Arabnya. Ini kalau orang yang baca Arab tau, kita baca bahasa Arab ni, hari-hari kita puluh ni. Sebab apa? Pada kita punya pegangan kita, ni benda yang dah ditanam daripada kecil, kita baca Quran ni, kau dapat pahala. Kau tak faham pun tak apa, kau akan dapat pahala. Kau akan dapat pahala. Kau akan dapat pahala. Ini yang ditanam dalam diri kita, sampai kita lupa apa makna pahala yang sebenarnya Allah nak bagi. Pahala yang Allah nak bagi adalah dalam bentuk ganjaran yang diberikan ilmu, diberikan hidayah, diberikan knowledge, diberikan satu maklumat. Ilmu daripada kata dasarnya dia berbentuk perkataan maklumat. Alim, taklim, taklimat, maklumat. Itu daripada perkataan ilmu. Ilmu, kalau kita orang yang berilmu dipanggil alim. Ilmu, alim. Daripada alim, kerana kita diberi ilmu, kita dapat satu kealiman, kefahaman tu, ilmu tadi tu, mampu kita bercakap, kita memberi taklim. Taklim itu majlis taklim, majlis menyampaikan ilmu. Kita mampu untuk memberi taklim. Taklim itu disampaikan dalam bentuk taklimat. Dia dalam bentuk terbuka. Kita memberi taklimat. Kan kita dapat taklimat, maksudnya taklimat itu adalah untuk kita menyampaikan maklumat. Senang kita faham. Okay? Daripada perkataan alim tadi. So, memang hilang. Hilang itu digantikan dengan perkataan solat. Kenapa digantikan dengan perkataan solat? Untuk menampakkan aqimis solah tadi. So, aqimis solah tadi sebenarnya adalah perintah untuk kita membaca. So, itu benda yang hilang. Quran ini dia tak sama dengan tilawah. Tilawah dengan iqra'. Dua benda yang berbeza. Iqra' kaji. Tilawah baca. So, kita nak dituntut kepada kita, ni untuk orang yang Al-Quran minded, Al-Quran minded adalah bacalah dengan iqra'. Iqra' bismi rabb. Untuk apa kita kena iqra'? Supaya kita nak mengkaji balik apa yang hilang. Kalau kita hanya tilawah, kita akan jadi baca bahasa Arab tadi lah. Kita akan baca bahasa Arab. Sedap baca bahasa Arab. Tetapi ada benda yang hilang. Terjemahannya hilang. Kefahamannya hilang. Itu untuk orang Arab. Orang Arab pun ada yang baca Quran pun dia dah tak faham dah bahasa Arab. Sebab dia memang lahirnya Arab. Tetapi dia tak pandai nak membacakan bahasa Arab yang datang daripada Quran. Sama dengan orang Melayu. Kita ni namanya orang Melayu. Tapi kalau sampai kepada kita bahasa Melayu klasik, damn, kita tak boleh nak mencapai, memahami apalah yang dicakap dalam bahasa Melayu klasik tadi ni. Langsung kita tak boleh nak menyambung. Sel-sel otak dah tak berhubung, lalu kita pun dah tak tahu nak baca macam mana, apa sebenarnya mesej ni. Baca peribahasa, perumpamaan pun kadang-kadang dah susah orang nak faham. Kan? Jadi banyak benda yang kadang-kadang ada bahasa Melayu, betul bahasa Melayu, tetapi bila dia sampai dalam bentuk bahasa Melayu klasik, maka orang-orang yang dah acah-acah have ni, kan, yang dah duduk dekat zaman moden ni, dia dah tak kenal lah macam mana nak membaca benda yang dah hilang. Okay? So, begitulah dengan kita. So, yang hilang dekat sini adalah perkataan Quran. Quran itu adalah satu teknik bacaan. Teknik pengkajian. So, teknik itu yang hilang. Teknik apa? Teknik untuk mengkaji. Nak menghafal, boleh tilawah. Kalau nak menghafal Al-Quran, tilawah sedap. Baca bahasa Arab tu ulang. Tilawah dalam bahasa Arab, tilawatul Quran kan kita senang. Kita tengok je tiap-tiap tahun akan ada tilawatul Quran peringkat kebangsaan. Tilawatul Quran peringkat antarabangsa. Tilawatul Quran peringkat negeri. Itu semua adalah satu bentuk tilawah. Tilawah baca. Dan hari ni tilawah itu sudah jadi satu peringkat lain. Dah jadi satu peringkat musabaqah. Musabaqah apa? Pertandingan. Musabaqah tilawatul Quran. Pertandingan membaca Al-Quran. Tetapi dia sudah jadi Al-Quran yang tidak ada nilai kerana dia hanya dipertandingkan. Pertandingannya, suara siapa yang paling sedap? Tajuk siapa yang paling tepat? Jadi Quran ini sudah menjadi sesuatu yang dipertandingkan. Sayang tak? Sayang. Penat Nabi berusaha keras membangunkan agama ni sampai Nabi berdarah-darah, sampai Nabi cedera, sampai Nabi luka, sampai Nabi kehilangan sahabat. Hamzah mati, hatinya dirobek. Sahabat-sahabat Sumayyah, wanita pertama yang syahid, disula, mati begitu saja. Sahabat-sahabat Nabi, Muaz, Muawiz, kanak-kanak, budak-budak yang mati kerana nak memenggal kepala Abu Jahal. Ini jiwa-jiwa manusia yang dah berusaha untuk
mengorbankan diri mereka kerana agama. Hujungnya di akhir zaman, kita dapat Al-Quran ini, lalu kita pertandingkan dia untuk diri kita sendiri. So, di mana kita bekerja kerana Allah? Di mana kita laksanakan Al-Quran ini untuk mencari balik benda yang dah hilang. So, part-part ni yang kita nak kena cari jalan untuk kita fahami. Apakah peranan kita di akhir zaman ini yang Allah tak sahaja-sahaja Allah letak kita di akhir zaman ini. Tak sahaja-sahaja Allah bagi kita duduk dekat akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan benda-benda yang lalai, lara, leka, menyebabkan kita jadi orang yang kadang-kadang dalam gelap. Allah cakap tak, kita sini sedang berada dalam gelap? Tu Allah dah cerita betul tu. Daripada tergelincirnya matahari sampailah dalam keadaan gelap. Ghasakhil lail, dalam keadaan kita ni gelap malam. Ni, kita sekarang ni kena sedar ni, kita ni dalam keadaan gelap ke dalam keadaan terang? Kita duduk dalam kegelapan agama sendiri. Bagi Quran dekat anak kita, tobat lahum, dia tak boleh cerita isi kandungan Quran. Why? Kerana dia tak ada usaha nak membaca. Baca Quran bahasa Arab tu satu. Nak faham Quran ni, kita minta anak kita cerita isi kandungan Quran, dia akan geleng kepala. Dia tak mampu nak sampaikan. Bagi dekat isteri tak boleh cerita dekat anak-anak. Bagi dekat suami tak boleh nak sampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Kerana kita sudah dalam berada kegelapan. Kita duduk dalam gelap, kegelapan agama sendiri. Tahu, as good as kalau kita cakap dekat orang putih ada dark ages, zaman gelap, di mana zaman kegelapan kita sekarang? Zaman dalam keadaan kita tidak memahami ayat Quran. Dalam zaman kita tak nampak macam mana jalan nak menyampaikan risalah Allah ni, even kepada anak sendiri. Daripada suami kepada isteri sendiri, daripada bapa kepada anak-anak, daripada ibu kepada anak-anak. Kita duduk dalam kegelapan. Tahu, kegelapan ni kita blur. Dah 50 tahun hidup, nak minta cerita tentang satu surah yang pendek, surah Al-Ikhlas. Nak cerita Al-Ikhlas pun kita dah tak reti macam mana kita nak sampaikan kepada anak kita. Tahu baca, tapi tak tahu macam mana nak menjelaskan. Jadi yang hilangnya apa? Penjelasannya. Itu yang hilang. Dan dia, kerana kita ni terlalu mengharapkan kepada pihak-pihak yang lain, agamawan ke, siapa saja ke yang kita mengharapkan di luar sana untuk menjalankan tanggungjawab kita, dan sampai bila-bila anak-anak kita akan sesat. Sesat macam mana? Sesat tak jumpa jalan. Sesat tak jumpa kebenaran ni. Tak dapat benda ni datang daripada siapa? Daripada ibu dan bapaknya sendiri. So, part ni kita nak kena sedar. Biar sedar sekarang. Rugi kalau kita sedar, dah nak mati nanti. Dah nak mati, engkau beramallah sehebat mana pun di dunia ini, tetapi bila masuk dalam kubur, Allah tanya satu soalan daripada malaikat dia. Man imamuka? Siapa imam kamu? Sekarang kita jawab Quran. Dalam kubur nanti, kita nak jawab Quran, sejauh mana kita mengenali Al-Quran? Adakah hanya kerana kita dah membaca Arabnya, kita rasa berpuas hati dengan bacaan tadi? Puas hati, sedap. Tajwid dah betul. Dulu masa sekolah dulu, dapat yang paling tinggi markah kelas tajwid. Saya boleh teka, boleh jawab. Tanya ini, apabila huruf ini bertemu dengan huruf ni, boleh jawab dengan laju, dengan betul dan tepat. Itu dari segi hukum huruf. Tapi macam mana dari hukum pelaksanaan ayat-ayat Allah? Tajwid hanya membincangkan macam mana kita nak menggayakan bahasa Arab. Menggayakan dengan kaedah bacaan yang betul. Tapi adakah kita menggayakan Al-Quran itu dalam kehidupan kita dengan cara yang betul? Tahu, menggayakan Islam dengan kaedah yang betul. Menggayakan akhlak Al-Quran itu dengan gaya yang betul. Yang tu yang kita hilang hari ini. Dan benda itu sudah tidak ada dan sudah tidak dijumpai oleh ramai daripada kalangan kita. Ulama'-ulama'nya bertelagah, ramai di kalangan kita bermazhab-mazhab, berpuak-puak, memilih apa yang kita suka, meninggalkan apa yang kita tak suka, membuat apa yang kita rasa kita tahu dan membuang apa yang kita tak tahu. Padahal 6,236 ayat itu secara prinsipnya ia adalah satu benda yang kita akan beri kepada kita tanpa ada sebarang perubahan. Tengok ayat tu terbalik, tengok ayat ke atas tu balik, ayat 77 tu. Allah kata apa? Dan tidak akan kamu mendapati ketetapan kami satu perubahan pun. Ayat atas tu ketetapan tau. Allah kata ketetapan yang tak ada perubahan. Tapi kita baca ayat seterusnya,
Ada tak benda ketetapan yang berubah? Ada. Terjemahannya dah berubah. Maknanya dah berubah. Sesuatu yang hilang, yang diubah daripada kefahaman yang sebenar. So, siapa yang nak cari ni? Siapa yang nak dapatkan perkataan ini? Siapa yang nak betulkan perkataan ini? Siapa yang nak memastikan perkataan ini duduk balik di tempat yang asal? Duduk balik di perkara yang asalnya tadi Allah kata, kami turunkan kitab yang tidak ada kebengkokan. Tu 18 ayat 1 tu. Asalnya tidak ada bengkok. Tapi hari ni, depan mata ramai-ramai ni, kita akan nampak sesuatu benda yang dah dibengkokkan. So, di mana peranan kita sebagai orang yang nak membetulkan ni? Macam mana kita nak membetulkan sesuatu yang dah tidak ada orang yang mampu untuk membetulkan kita? Nabi dah tak ada. Rasulullah sudah tak ada. Melainkan orang yang nak menyambung semula risalah yang hilang ini. Membawa semula risalah yang dah hilang, lalu menyampaikannya dalam bentuk kebenaran. Praktikalnya, kita nak kena betulkan banyak perkara. Bermula daripada bacaan yang hak, bacaan yang sebenar. Inna Qur'ana fajri kana mashhuda. Lihat, bacaan di waktu fajar itu kana mashhuda, adalah disaksikan. So, fikirkan balik, siapa yang akan menjadi saksi kepada kita? Siapa yang akan membetulkan bacaan kita? So, hari ni bacaan ni kena baca seorang-seorang ke kena baca ramai-ramai? Kena baca ramai-ramai. Dah betul dah kaedah kita. Setiap bulan, dalam bulan Ramadan, setiap tahun kita akan baca tadarus Quran. Masa tadarus Quran, kita akan baca dan ramai orang yang akan betulkan bacaan kita. Malangnya yang akan betulkan bacaan itu hanya dalam bahasa Arabnya saja. Kita cuma betulkan bahasa Arabnya saja. Kita hanya betulkan tajwidnya saja. Kita hanya fokus baris. Kita hanya fokus pada lagunya saja. Tetapi malangnya dalam tadarus itu, kita tidak membetulkan ayat yang dasar. Perkara yang asal. Perkara yang memang sewajarnya kita kena cari jalan untuk memahamkan diri kita. Perintah yang hilang tadi itu, untuk kita betulkan sebagai prinsip hidup kita. Benda tu hilang. Dan inilah yang menjadi punca perpecahan umat hari ini. Perpecahan agama hari ini dah semakin teruk kerana umatnya tidak satu faham. Kerana kita hanya mencari jalan untuk memuaskan nafsu kita dari sudut pahala. Kita semua sedang gila pahala. Kita mencari pahala. Kita kumpul banyak pahala. Dan saya sendiri, kalau saya rasa, kalau ada kita sendiri, kita kalau boleh kita nak kita faham, pahala tu letak tepi dulu. Pahala tu Allah nak bagi-bagi, itu kerja Allah. Sekarang kita faham ke tidak apa kita buat? Kita baca, kita faham tak? Sebab hakikat baca adalah untuk faham. Hakikat mengkaji adalah untuk mencari benda yang hilang. Tahu, kita kaji, kita menggali. Namanya menggali, ada orang kerjanya korek saja-saja. Tak ada. Orang korek sama ada nak cari mata air, nak jadikan telaga. Tahu, jadi dia kena korek dalam. Ada orang yang buat kerjanya mengorek untuk buat apa? Letak piling ke apa semua. Korek ni mesti ada kerja. Tahu? Kucing korek tanah tu pun ada kerja dia. Sebab apa? Sebab dia nak berak. Kan? Ada kerja tak menggali? Ada. Ada tujuan menggali. So, kalau Allah suruh kita ikra', suruh mengkaji, dan kita menggali ayat-ayat Allah ini, hanyalah kerana kita nak mencari semula sesuatu benda yang asalnya lurus, tetapi hari ini sudah bengkok. So, baca Quran itu dengan tujuan untuk kita dapatkan kebenaran. Itu jalan yang lurus. Okey? Baik. Dah 43 minit. Itulah kita sembang dalam keadaan tanpa sedar, masa berjalan dengan pantas. Kaitkan diri kita dengan perjalanan masa hidup kita ni. Kalau 40 tahun dah kita sedar sekarang ni dah 40 tahun. Sedar sekarang ni dah 50 tahun. Kesedaran kita tu dah bagus. Kita dah sedar masanya sudah sampai ke peringkat kita pandang ke belakang semula dan kita lihat sejauh mana kita memahami agama ini dengan kebenaran yang hak, dengan kebenaran yang jelas. Okay, ada soalan daripada Kak Rahayu. Adakah kita kena baca faham Quran di waktu fajar? Minta dijelaskan. Okey. Allah suruh kita pandang langit dan bumi. Lihat kejadian siang dan malam. Kalau malam itu bicara gelap, siang itu bicara terang. Fajar itu bicara terbitnya matahari. Okey? Fajar itu fajar.
Perkataan fajara itu sendiri, fajrun, fajar, bermaksud terbit. So, maksudnya timbul. Okey, matahari nak timbul, cerita matahari yang hilang. Matahari hilang ni waktu bila? Bila datangnya malam. Bila datang malam, matahari pun hilang. Maksudnya, bila datangnya kegelapan, cahaya pun hilang. Bila datangnya gelap, satu benda yang pasti, dia akan menutupi satu saat masa bila malam dah masuk menyelubungi hidup kita, manusia akan jadi orang yang lena, orang yang tidur. So bicara kafi, bicara orang-orang yang dah ditidurkan. Bicara orang yang telah lena. So kita cek balik diri kita. Yang itu kita cerita kejadian alam. So sekarang ni kita ni duduk dalam gelap ke dalam terang? Soalan ni. Hari ni, sekarang ni siang. Tengok kat luar, langit tu cerah. Okey? Langit tu cerah. Ini dalam bentuk alamnya. Dalam bentuk fasa kehidupan kita sebagai manusia beragama, kita ni duduk dalam zaman gelap ke zaman cerah? Tanya soalan. Tanya diri sendiri ni. Jadi, kita diperintahkan untuk solat. Daripada tergelincirnya matahari tu, kita dah kena bangkit ni. Allah suruh bangkit. Walaupun dalam keadaan gelap ni, Allah suruh bangkit. Bangkit apa? Baca balik Quran itu untuk kita mencari cahaya yang dah hilang. وَجَعَلْنَاهُ نُورًا. Allah sebut itu. Dan kami jadikannya sebagai cahaya. Cuba baca surah 42 ayat 52 tu. Letak tepek kat sini. Ambil surah 42 ayat 52, tepek. Dalam terang tapi rasa gelap, tak faham-faham. Macam itulah Kak Rahayu. Kita sebenarnya siang. Tengok kat luar tu siang. Kan? Tapi itu alam ini. Kerana sunnatullah, Allah memang akan jadikan dunia ini pusingan masanya siang dan malam. Itu dari segi alam yang Allah dah aturkan. Allah nak bagi tahu kita, Allah suruh kita pula reflect diri kita. Islam hari itu pernah siang. Islam pernah diri, pernah bangkit, pernah bangun. Sudah pun qiyam ketika zaman Nabi. Mekah dan Madinah sudah naik, cantik. Allah dah nampakkan bagaimana sistem Allah itu berlaku di atas muka bumi itu. Waktu tu, Nabi menjadi orang yang dah menampakkan, menzahirkan Islam itu tinggi berbanding agama-agama yang lain. So, Islam sudah tinggi. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, maka Islam semakin turun. 1924 adalah tahun akhir kekhalifahan di atas muka bumi ini. Selepas 1924, tidak ada lagi khalifah. Islam makin cerah ke makin gelap? Islam masa depannya terang ke makin gelap? So, daripada 1924, sekarang dah hampir 100 tahun. 2020. Di mana Islam itu? Terang ke gelap? Kita cari balik. Okey? Tu dah ada dah orang yang tolong letak tu ayat 42-52. Allah kata, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh dengan perintah kami. Sebelumnya, Allah kata, kau tidaklah mengetahui apakah kitab. So hari ni kita asalnya kita tahu tak kitab? Kita kenal tak kitab? Kita faham tak kitab? Kita tahu tak isi kandungan kitab? Dan apakah itu iman? Kalau kita tak kenal kitab, adakah kita orang yang beriman? Sebab salah satu dari rukun iman adalah beriman dengan kitab. So kalau kitab pun tak kenal, macam mana kita nak mengaku beriman? Kalau kita sendiri tak kenal Quran, kita tak kenal ayat-ayat Allah, perintah Allah, yang kita kenal pahala. Kita kenal pahala je, yang kita tahu pahala. Aku baca dapat pahala. Aku baca begini dapat pahala. Tapi kita lupa pahala itu adalah ganjaran. Ganjaran dalam bentuk knowledge. Engkau baca Quran, then you get the knowledge. Itu pahala ganjaran daripada bacaan kita. Tapi kalau baca kerana mengharapkan pahala yang berbentuk angan-angan, dan kita tak akan dapat pahala. Bacalah, khatamlah Quran banyak mana sekalipun, tetapi kerana tak faham, mana ganjaran kita membaca? Baca novel ada ganjaran. Sampai menangis-nangis. Apa ganjarannya? Kita tahu jalan cerita, kita faham apa yang disampaikan, dan kita boleh menangis. Ni kalau baca Quran tapi tak rasa apa-apa, then something wrong. Baca Quran tapi tak rasa pun apa yang Allah nak cakap ni, sampai kita rasa macam tu.
Kenapa macam ni? Berkerut-kerut ni. Kalau kerut kerana kita memikirkan what is the underlying meaning dalam mesej agama, dalam mesej Quran itu, dan kita akan dapat ilmu. Tapi baca seorang-seorang, tak akan jumpa benda tu. Sebab apa? Sebab kita tak akan dapat benda tu, melainkan kita kena berguru. So, guru tadi akan menampakkan apa sebenarnya mesej-mesej melalui ayat Al-Quran tadi. Apa yang hilang daripada terjemahan tadi. Guru yang akan nampakkan. Okey, itu satu peringkat. So Allah kata dalam Quran, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa tu kitab dan apakah iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. So siapa yang Allah kehendaki? Hamba-hamba dia. Orang-orang yang berada di kalangan hamba-hamba kami ini yang menundukkan diri, yang merendahkan hati, orang inilah yang akan dapat petunjuk tadi. So kalau kita sombong lagi, kita dok rasa kita belagak lagi, oh pahala banyak ni, baca Quran dah, aku dah khatam 20 kali dah. Tahu daripada kenal Quran umur 7 tahun sampai sekarang dah umur 45 tahun. Saya dah lama dah, banyak kali dah saya khatam Quran ni. Kita hanya berbangga-bangga dengan khatamnya kita, tetapi kita tidak mengenali lagi kitab Allah tu. Allah kata tak, kita tak kenal, kita tidak mengenali, kita tidak mengetahui apa itu kitab. So kitab ni, adakah dengan kita kata kita tahu Fatihah sudah menunjukkan kita tahu kitab? Fatihah tu baru umul kitab. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Alright? Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. So inilah tanggungjawab kita untuk kita membimbing orang lain pula untuk membawa mereka bersama-sama kita ke jalan yang lurus. So banyak benda yang kita nak kena fahami. Suasana yang Allah perintahkan adalah kita kena baca dalam keadaan waktu kita nak membangunkan diri kita. Tahu, nak terbit fajar. Sebab tu banyak perintah kita kena baca Quran dalam bentuk 2/3 malam. Allah suruh bangun malam untuk kita baca Al-Quran. Okey. Tengok satu lagi ayat. Surah 33 ayat 38. Okey. Tengok ayat 38 Allah kata apa? Ma kana 'alan nabi. Tidak ada atas nabi. Okey. Min dari harajin, keberatan, fima dalam apa? Faradallah, telah ditetapkan Allah lahu, baginya. Sunnatallah. Okey, Allah nampakkan satu perkataan. Sunnatallah. Satu sunnah, satu peraturan, satu ketetapan. Ini cerita sunnatullah tadi. Fil ladzi, pada orang-orang, khalau, berlalu, min qablu, dari terdahulu. Maksudnya dengan ayat 77 tadi tu lebih kurang sama. Maksudnya tidak ada ketetapan yang berlaku pada orang terdahulu tu ada perubahan. Kali ni Allah kata, Allah nampakkan wa kana amru, dan adalah perintah Allah qadaran maqdura, ketetapan yang ditetapkan. Sekarang ni nak beritahu kat kita, ayat ini nak mengukuhkan lagi ayat tadi, bahawa apa yang Allah bagi kepada kita tu tidak ada keberatan dalam apa yang Allah dah tetapkan kepada nabi-nabi. Benda ni nabi dapat, nabi terima, dan nabi ambil benda ni dalam keadaan nabi melaksanakannya dalam bentuk perintah. Nabi buat dan nabi menerima. Walaupun kita tengok nabi berdarah ke, nabi kena berpindah, nabi kena berhijrah, nabi kena berperang, apa semua, benda tu tidak menjadi satu keberatan pun kepada nabi, kerana itulah peranan dan fungsi nabi, dia nak kena buat. Kita ni tahu, kita ni apa yang beratnya pada kita ni? Apa yang berat pada kita? Nak pakai tudung pun kadang-kadang jadi berat. Baru nak pakai tudung. Kan? Amar Allah kata wa kana amru, dan tidak adalah perintah. Perintah ni kalau kata datang, kalau ayat 52 tadi tu dinampakkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, daripada perintah kami. So ini cerita tentang perintah. Al-Quran adalah isi kandungan tentang perintah. So banyak tak perintah-perintah Allah yang kita kena amar ma'ruf, perintah yang kita kena tahu?
Barulah bila kita ada amar ma'ruf, perintah yang kita tahu, perintah yang kita faham, barulah kita boleh buat nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kenapa kita boleh mencegah kemungkaran? Kerana kita dah faham isi kandungan dan perintah-perintah yang kita nak kena bawa. Perintah yang kita nak bawa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi bagi Nabi-Nabi, tidak ada benda itu satu benda yang berat. Dia tak jadi satu beban. Beban kita sekarang ni, hari ni adalah kita yang menjadi beban kepada agama. Bebannya bila kita tak laksanakan perintah Allah. Kita sedang menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita sedang memamparkan Islam yang mengikut fahaman kita, bukan mengikut fahaman Allah. Islam yang mengikut suka kita. Dari segi kita pakai tudung, dari segi cara kita bercakap, cara kita menggayakan Islam tadi. Macam mana? Dengan cara kita menggayakan agama tadi tu yang menyebabkan ada fitnah. Macam mana kita menggayakan dari segi auratnya, dari segi kata-katanya, dari segi pemikirannya, dari segi penulisan kita. Dalam Facebook, berapa ramai daripada kita ni yang komen itu berbau-baur kecaman. Berbaur macam sesuatu yang menunjukkan akhlak. Ni bukan akhlak orang Islam. Tengok cara cakap, tengok bahasa. Kan? Kadang-kadang tak sangka pun perkataan begini yang keluar daripada seorang mulut Islam. Even datang daripada orang yang berlatar belakangkan agama. Pun kadang-kadang bahasanya pun dalam keadaan yang kotor. So ada benda yang kita kena perhati. Hari ni kita dah lost macam mana kita nak menggayakan agama dari sudut Islam yang sebenar. Dari sudut akhlak seperti mana yang saya baca tadi tu, dalam surah 33 ayat 21 tadi tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi dah tunjukkan satu uswah yang baik. Tapi Nabi, jangan kita sangka Nabi ni manusia yang lemah lembut saja. Nabi nak jadi komandan perang, mesti Nabi memiliki ketakwaan dan kehebatan yang committed dalam sudut orang yang sangat-sangatnya keras. Keras dengan siapa? Keras dengan orang yang kafir, orang yang ingkar. Bila Nabi nak berperang, takkan Nabi nak tebas kepala orang, Nabi nak jadi orang yang lemah lembut lagi. Mesti Nabi akan pastikan Nabi jadi contoh supaya sahabat-sahabat Nabi yang lain boleh ikut contoh Nabi. Jadi ini ada benda yang kita kena faham. Kita dah banyak daripada kecil kita digambarkan karakter Nabi yang bagaimana. Kena tahu, Nabi bercakap dengan 100,000 orang waktu khutbah wada'. Khutbah wida' waktu tu, Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan tak ada hela, tak ada mikrofon, tak ada speaker. Nabi berkhutbah secara terbuka. Bayangkan untuk memahamkan dan menyampaikan risalah kepada 100,000 orang yang berkumpul ketika haji yang bersama-sama dengan Nabi. Nabi nak berkhutbah tu, terkeluar urat marid ni. Urat marid ni, urat tekak tu kan, sampai terkeluar urat tu. Nampak macam mana Nabi mengeraskan suara Nabi untuk menyampaikan risalah Nabi di sekalian umat manusia yang bersamanya ketika khutbah wida'. So kadang-kadang kalau kita nampak orang sampai merah menyala muka tu nak menyampaikan, kadang-kadang kerana dia nak menyampaikan dengan penuh roh untuk pastikan the information delivered. Makna dan maksudnya sampai. Ini kita kena faham. Okey, insya-Allah semoga kita akan diberikan satu jalan yang lurus, satu jalan yang akan menyebabkan kita memahami tidak ada perubahan di akhir zaman ini. Sama saja tuntutan dan perintahnya kepada kita sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu menerima perintah agama. Cuma, saya ada janji tadi, saya akan bagi satu ayat, minta Umi Hafsah tu atau Umi Kak Rahayu, surahnya surah 25, surah Al-Furqan. Al-Furqan, tengok ayat 32. Okey, tengok ayat 32. Cuba tolong letakkan ayat surah 25, surah Al-Furqan, ayat 32. Ada masa saya kalau boleh, saya teringin juga nak menyampaikan ayat ini secara berdepan. Sonok kalau kata kita boleh duduk talaki kan. Sekarang ni macam saya membayangkan saya menyampaikan kuliah duha dekat Masjid Nabawi tu. Sahabat-sahabat dekat depan ni, kita akan menyampaikan dalam keadaan kita boleh buka Quran, selak satu-satu. Tapi kat Masjid Nabawi tu tak ada whiteboard lah. Kan? Kalau buat dekat kalau dulu kita buat dekat Bangi Central, AIP, belakang saya ni sentiasa ada whiteboard. So kita boleh nampakkan the rational things yang melibatkan bacaan agama itu, membaca Quran itu dengan kaedah yang
Macam mana kita nak relatekan satu ayat dengan ayat yang lain? Macam mana ayat ini akan menjelaskan ayat yang lain? Okey. Surah 25 ayat 32. Okey. Right, terima kasih kepada Kak Rahayu. Dan orang-orang kafir berkata, okey, wa qala alladziina kafaru. Ni orang-orang yang ingkar. So orang-orang yang tak nak dengar cakap Allah ni, dia akan cakap apa? Jangan tengok orang kafir ni, orang Cina, orang India tu first kali tengok orang yang ingkar. Ingkar ni orang yang nak diberi petunjuk, orang yang nak beri Quran, yang nak beri kefahaman, diingkar. Dia cakap apa? Wa qala alladziina kafaru laula nazzala alaihi alquran jumlatan wahidah. Dia cakap dia tanya soalan ni. Kenapa Quran itu tak diturunkan kepadanya sekaligus? Lepas tu Allah jawab apa? Kazalika. Demikianlah. Linusab. Nampakkan untuk kami nilusabbita, untuk kami sabitkan, untuk kami perkukuhkan bihi fuadaka, untuk mengukuhkan hati kamu. Fuada ni adalah sesuatu yang dalam Quran dia adalah satu hati yang sensitif. Fuada ni kalau kita ikut terjemahannya, fuada ni adalah hati yang sebenarnya nak mencerap ilmu, dia digest dan dia proses untuk meletakkan daya intelek untuk menentukan hak dan batil. Itu fuada. Kemudian Allah kata apa? Warattila nahu tartila. Dan Allah nampakkan warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Tartil ini beransur-ansur, perlahan-lahan, bertahap-tahap, tersusun, teratur dan tepat, benar. Ini cerita kaedah. Kaedah pertama, nak mudahkan kefahaman untuk orang yang tak nak fikir panjang pasal Quran ini, tak nak memahami dan tak nak mencari jalan nak memahami Quran ini, dia akan question. Buat apalah kita nak mengkaji Quran lagi? Allah dah bagi kat kita sedikit Quran itu, kau baca, kau khatam je lah. Dah dapat Allah nak bagi pahala, baca je lah. Bahasa mudah kan? Dah Allah bagi, Allah dah cakap lah kan? Ada Nabi kata lagi, kalau kau tak faham pun tak apa, baca je. Ini pemikiran siapa? Snook Agronje. Agronje dah masuk, Snook dah masuk, dan dia memanipulasi Quran ini supaya kita baca pun tak apa. Baca. Tak faham pun tak apa, baca. Itu dakwah yang dibawa oleh Snook Agronje. Doktrin dia. Baca. Tak faham pun tak apa. Ni, kalau baca, masuk syurga. Cara dia lah. Tak tahulah betul ke tidak kan. Kononnya gitulah. Sebab apa? Itulah yang ditanam daripada nenek moyang kita sampailah kepada kita. Baca Quran tak apa. Tak faham tak apa. Okey? So, di situ kita nak kena tahu. Orang Arab, kalau zaman Nabi tu, Nabi kata apa? Dia baca Quran merangkak-rangkak pun tak apa. Tak apalah, sebab dia memang bahasa Arab. Dia memang orang Arab. Untuk kita yang bukan Arab, kita kena menjadikan Arab itu, bahasa Arab itu sebagai original scriptures. Satu, orang kata teks. Original scripture ni teks asal. Okay? Teks asal yang Allah dah bagi dalam bahasa Arab dengan tujuan untuk preservation, untuk memelihara originality supaya tak ada orang yang mampu mengubah bahasa dan tuntutan makna perkataan tersebut secara harfiah tu, tak ada orang boleh ubah. Macam mana bahasa Arab tu turun, dia akan dikekalkan dan dia memiliki banyak maksud-maksud secara maqasidnya untuk kita faham. Hanya ketika kita memahaminya dalam bahasa Melayu. So, bila kita orang Melayu, lidahnya Melayu, dia kena baca dalam bahasa Melayu. Untuk apa? Untuk mencari makna di sebalik kalimah-kalimah Arab itu. So, once kita dapat macam tu, so kita baca. Kita baca dan kita cari maknanya untuk kita terjemahkan dalam bentuk, bukan terjemahan biasa, terjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. So, ayat tadi tu untuk meminta kita, Allah kata, demikianlah kami perteguhkan hati engkau dengannya. Dengannya tadi tu kembali kepada Quran. Untuk apa? Untuk kita baca secara tartil. Tartil ini mesti berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. So, ada dua kaedah.
Kaedah pertama, Allah bagi Quran itu dah lengkap kepada kita, kedebuk keluar perut mak, dah jumpa Quran itu lengkap 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk dah depan mata. Daripada kecil ajar muqaddam, baca Quran, bahasa Arab semuanya, tak faham tak apa, dapat pahala daripada kecil. Lepas tu kita pun amalkan baca Quran. Okey, tak boleh baca semua, baca surah-surah tertentu. Ambil lah kan, baca Al-Mulk, baca Sejadah, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca itu, baca ini. Kan, nak anak cantik, baca Maryam, nak anak tawar, comel kacak, baca surah Yusuf, nak anak baik, baca surah Luqman. Oh, kita pun disuruh baca. Sebab apa? Fadilat. Kerana fadilat. Lalu kita pun mengamalkan. Tak salah, boleh baca. Arab ni kan, tak ada masalah baca. Cuma, kekurangannya adalah kita tidak mendapat kefahaman dia. Part ni yang kita nak kena cari jalan. Usahakan untuk kita jadi orang-orang yang duduk dalam barisan orang-orang yang bersama-sama Nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kalau tidak, selama-lamanya kita kekal orang yang membaca Quran. Tilawah, tidak iqra'. Di sini yang kita nak kena betulkan. So, kaedah dia ada dua. Orang yang ingkar, dia akan cari jalan, dia akan persoalkan. Tetapi orang yang nak menguatkan hatinya, menguat dan memperteguhkan kefahaman kita adalah dengan kaedah tartil. Asbab demi asbab. Allah bagi ayat mesti dengan asbab. Asbabun nuzul. Quran itu dah ada, tetapi nak sampai kepada kita dengan maksud yang sampai, dengan makna yang jelas, dia mesti kena ada asbab. Dan saya yakin dan pasti ramai yang berjalan mencari agama ini adalah orang-orang yang nak mencarikan kebenaran. Nak mencari kepastian. Nak pastikan dia ini betul-betul berada di jalan yang lurus. Jadi rugi kalau sejauh ini kita berjalan, sejauh ini kita hidup, tetapi kita masih hidup meraba-raba, mencari-cari dan kita tidak pasti. Sayang duduk dalam agama Islam dah baik. Berapa ramai lagi umat yang bukan lagi Islam yang sedang mencari-cari kebenaran. Tetapi once mereka dapat kebenaran, macam mana mereka dapat kebenaran? Kerana mereka membaca Al-Quran itu dengan kefahaman. Mereka baca dan mereka kaji. Mereka challenge diri dia dan mereka challenge apa yang ada dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk membenarkan apa yang dia cari. Untuk membenarkan apa yang dia dapat dan apa yang dia nampak. Itu tujuan kita mengkaji Al-Quran. So sayang kalau kata kita dah ada Quran, kita dah Islam dah. Kita dah dapat kitabnya. Kita dah dapat dah risalah yang Allah dah berikan kepada Nabi, lalu disampaikan, diwariskan kepada kita. Macam saya cakap awal-awal tadi, benda yang hilang itu jangan cari di luar rumah. Cari dulu di dalam rumah. Itu dulu yang kita kena buat. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman. Allah memberikan kita hidayah, petunjuk dan membuahkan kita hasil kefahaman ilmu yang dapat pula kita sampaikan kepada orang lain nanti, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan insya-Allah ramai yang membaca, ramai yang dah beri komen. InsyaAllah sama-sama kita jadikan dia sebagai satu motivasi untuk kita mencari kebenaran daripada wahyu Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada hari Isnin. Isnin. Esok saya ada kuliah ataupun kursus haji online. So tak dapat nak bersiaran secara langsung. Tetapi untuk tips Al-Quran ataupun program Al-Quran Minded, Parenting Al-Quran Minded, kita dah fasa akhir. InsyaAllah lepas ni kita akan keluarkan poster dia. Mungkin hari Isnin tu, hari kita dah confirmkan berapa dia punya package dan kita confirmkan dia punya timing, schedule. Siapa yang ada dalam program, dalam group discussion, kita nak minta sedikit bantuan dari segi berikan pandangan sama ada kelas yang kita nak buat nanti, sama ada hari Sabtu atau hari Ahad, waktu pagi atau waktu petang. Malam memang kita tak kacau lah. So sama ada Sabtu atau Ahad untuk kita susun, takwimkan dan programkan pada minggu depan. Okey, insyaAllah kita akan mula kalau boleh secepat yang mungkin. Sebab ramai yang dah bertanya, ramai yang dah tak sabar-sabar dah, ramai yang memang nak masuk kelas itu secara intensif. Dan insyaAllah kalau masuk kelas tu, kita akan bagi notanya, kita akan bagi maklumatnya lebih detail, lebih perinci
dan lebih panjang, bukan 1 jam macam ni lah. 1 jam ni macam banyak benda lagi tak lepas nak cakap, benda lain dah kena cakap, nak cakap benda ni ada benda lain dah kena topak. Okay, so tak sempat kita nak bagi dalam 1 jam ni, insyaAllah. Okay, itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita ganjaran yang setimpal dengan usaha kita, dengan kita menzakatkan 1 jam waktu pagi Jumaat ni. InsyaAllah dengan Allah rezekikan kefahaman yang baik, mudah-mudahan, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Ampun dan maaf kalau ada yang terkasar bahasa, tersalah cakap, terkurang di mana-mana. Yang baik itu datangnya daripada Allah, hidayahnya. Yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri dalam turut penyampaian. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.